kitaran, dia nak 2 kitaran, tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini, dalam video kali ini aku akan tunjukkan cara untuk melakar graf fungsi trigo dalam subjek math. So, segala soalan yang kita akan jawab sama-sama je lagi, aku ambil daripada Try Add Math SPM tahun lepas. Okay. So, kita tengok soalan pertama daripada Negeri Selangor, kertas 2, soalan nombor 7. So, aku akan fokuskan kepada soalan lakaran graf saja. Soalan pembuktian, bilangan penyelesaian aku tak buat lagi, sebab hari ni aku nak fokuskan kepada lakaran graf sahaja. Okay, so soalan pertama B1 tu, lakarkan graf Y sama dengan cos lagi panjang ni bagi X lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada 2 pi. So sebenarnya untuk menjawab soalan B1 ni, kita kena rujuk balik soalan A. Walaupun kita tak dapat jawab soalan A tu, kita masih boleh dapat jawab soalan B1 ni. Okey. So yang sebenarnya yang panjang-panjang ni, apa yang ditulis ni adalah sama juga dengan 2 sin 2x. Okey. So kita terus gantikan Y equal to apa tadi? 2 sin 2x. 2 sin 2x. Okey. So apa yang kita kena buat adalah kita kena kenal pasti bentuk graf. So bentuk graf ni adalah sin. So bentuk graf sin akan nampak macam ni lah. Ni secara asasnya. Okey. Seterusnya kita akan tengok kepada bilangan kitaran ni. Nak tengok bilangan kitaran kat mana? Kita tengok dekat X. Okey. Ataupun theta lah. Kadang-kadang dia guna X, kadang guna theta. So kita akan tengok nombor dekat X ataupun theta tu. So nombor yang ada dekat X adalah 2. So kitaran kita adalah 2. Aku label sebagai K. Dan seterusnya kita akan tengok amplitude. Amplitude kita kena tengok depan sekali. Biasanya ada depan sin ke cos ke theta. So depan sin ni kita ada 2. Ataupun kalau satu dia tak tulis tau, dia biar ada sin 2x macam tu. So maksudnya dia punya amplitude adalah 1. Tapi kat sini amplitude kita adalah 2. So aku label sebagai A. So bila kita nak lakar, bukan lukis ya, kita nak lakar graf, terus buat rangka graf tu. Okay, so ada paksi Y dan paksi X. Ni paksi Y, ni paksi X. So first kali kita kena fokus adalah bentuk dan kitaran. So bentuknya adalah sin dan kitaran kita ada 2. So ini satu kitaran, tapi dia nak 2. So buat lagi satu. So aku panjangkan lagi Aku panjangkan lagi. So dah ada 2 kitaran graf sin. Bila kita dah buat semua kehendak soalan bagi kitaran dan bentuk graf, terus kita buat sini 2 pi. Ataupun kalau dalam darjah ni 360 darjah lah. Okey. Lepas tu kita tengok separuh daripada graf, kita akan dapat pi. So sini kosong lah. So baru kita tulis dia punya amplitude. Amplitude kita adalah 2. So atas 2, bawah negatif 2. So siaplah graf kita. Ni label X. Okey. So kalau theta lah, kalau X. Okey, dah siap graf kita. Seterusnya soalan yang kedua. Y equal to cos 2x. Lakarkan graf fungsi Y equal to cos 2x. Tapi ada syarat. X lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada 3/2 pi. Ataupun ni sebenarnya kalau dalam darjah, dia juga sama dengan 270 darjah. Okey. So dia nak graf Y equal to cos 2x. Okey. So macam aku cakap tadi, first kali kita akan tengok bentuk dia. Aku tulis warna biru So bentuk dia nak cos. So secara asas ni bentuk cos macam ni lah. Itu satu kitaran dia. Lepas tu kita akan tengok kitaran dia. Kitaran dia ada 2. Amplitude dia kat mana? Depan cos ni. Macam aku cakap tadi, dia tak ada tulis apa-apa. Maksudnya amplitude dia adalah 1. Okay, so terus kita buat rangka graf paksi Y dan paksi X. Buat panjang-panjang pun tak apa. Okay. So dia nak graf cos, ada 2 kitaran. So ni 1 kitaran, dia nak 2 kitaran, tambah lagi 1. So macam aku cakap tadi, bila dah lengkap dia punya bentuk dan kitaran, terus tulis bawah ni 2 pi. Separuh daripada graf akan jadi pi. So sini kosong lah. So amplitude kita adalah 1. Dan bawah ni negatif 1 lah. Okay.
Tapi ada syarat kat sini, dia nak sampai 3/2 pi saja. Tapi kita buat sampai 2 pi. So kalau biar macam ni, mungkin kuranglah markah kita. So kalau kita tulis dalam urutannya secara menaik 90 darjah ataupun dalam reading aku akan tunjuk lah. So mula-mula sekali kosong, lepas tu 90 darjah sama juga dengan pi per 2, pi per 2 lah. Lepas tu ini ni 90, sorry. Lepas tu kalau 180 pi, kalau 270 3/2 pi, kalau 360 2 pi. So ni kita dah lebih dah. Kita dah lebih daripada apa yang dia nak. Dia nak sampai 3/2 pi saja. So mula kita tengok balik graf tadi. So sini kosong, 90 kat mana? 90 antara 0 dengan 180 ataupun pi itulah. So dekat sinilah kita punya 90 ataupun pi per 2. Lepas tu okey, 3/2 ni dekat mana? Antara pi dengan 2 pi. Okey, antara pi dengan 2 pi dekat sini. So sini 3/2 pi kita. So dia nak sampai 3/2 pi saja. So yang lebih tu padam. Ni padam. Lepas tu panjangkan balik. Jangan biar macam tu je, nanti pemeriksaan tak faham. So X. Ya, so siaplah graf kita. Soalan yang ketiga, lakarkan graf Y. Okey, panjang ni untuk ni macam aku cakap tadi, dia kadang-kadang X, kadang-kadang theta. So theta lebih besar daripada kosong, dan sama juga lebih kecil daripada 3/2 pi. Okey, ni sebenarnya ada 2 tau. Ada typo, aku tambah lah. So sebenarnya yang paling panjang yang dalam modulus ni kita boleh gantikan dengan 2 sin 2 theta. So tulis balik, Y equal to 2 sin 2 theta. Lepas tu tambah 1. Ni lain sikit sebab ada tambah 1. Okey. So macam aku cakap tadi, sama juga step dia. Tengok bentuk dia nak sin. So sin macam ni, satu gitaran. Lepas tu gitaran kita 2, amplitude kita 2 juga. Okey. So sama juga, kita lukis dulu. Buat rangka paksi Y dan paksi X. Dia nak sin dah ada 2 kitaran. So 1 kitaran, 2 kitaran. Sebelum tu tulis dulu sini 2 pi, dan separuh daripada graf akan jadi pi. So sini kosong. Amplitude kita berapa? 2. So 2 negatif 2. So apa function modulus ni? Modulus ni kita akan nampak selepas kita lukis graf yang dalam modulus ni lah. So modulus ni sentiasa positif. So kat mana kawasan positif tu? Kawasan positif berada di atasnya. Ni kawasan positif. Maksudnya kawasan negatif ni kita kena padam, dan kita akan bawa dia ke kawasan positif. So akan jadi macam ni lah. So yang bawah ni kawasan negatif ni padam. Tapi label bukan label, apa tu, dia punya darjah tu jangan padam lah. Sepatutnya jangan padam. Okey. So ni graf paling latest yang kita ada. Okey, Y campur-campur pula warna. Okey. So ni graf yang paling latest kita ada. Seterusnya dia nak tambah 1. Okey. So bila ada tambah ni, apa yang berubahnya adalah garisan pada paksi X. Okey, apa yang aku maksudkan kat sini adalah kita lukis balik. Lukis balik. Cuma apa yang berbeza ni adalah garisan paksi X ni. Kan tadi kan garisan lurus kan, tapi sekarang ni sebab dia ada tambah, so kita buat garisan putus-putus. Yang lain semua sama je. Dia punya graf tu lukis balik. Okey, label pun sama je. Label boleh lah, label dulu. Boleh je. Okey. Lepas tu tambah 1 tu kat mana? Okey, tambah 1 tu dekat paksi Y kita. So asalnya sini tadi 2 betul. Tapi selepas tambah 1 dia akan jadi 3. So sini akan jadi 3. Okey, garisan yang asalnya, yang garisan lurus ni kosong kan asalnya, tapi bila tambah 1 dia akan jadi 1. Sebab tu aku suruh buat garis putus-putus. Garisan paksi X ni dia pada kosong. So kat mana kosong kita? Kosong kita automatiknya akan jadi kat bawah ni. So sinilah kosong kita, iaitu jugalah akan jadi X. So
So tarik dah balik sebab nak label tu kan, ataupun tulis balik bawah ni 2 pi. Okay, so sama juga, dia nak sampai 3/2 pi saja, tapi kita lukis sampai 2 pi. So antara kosong dengan pi adanya pi/2. Antara pi dengan 2 pi adanya 3/2 pi. So dia nak sampai 3/2 pi saja. So yang lebihnya kita boleh padam. So ni padam. So yang tinggalnya adalah tu sahaja. So tambah balik, panjangkan balik garisan tu, tulis balik 4cx. So ini adalah lakaran akhir graf kita. Ni panjang sikit lah. Okay, itu sahaja aku dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan ada part 2 pula pasal lukisan ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.